Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid cikgu semua. Apa khabar? Sihat? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema kebudayaan, kesenian dan estetika unit 11 Indahnya Seni Sepanjang Zaman. Dan tajuk kita pada hari ini sangat menarik iaitu Halwa Betik. Baiklah, SP kita pada hari ini 5.2.1. Okey. Dan apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan belajar tentang tata bahasa. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu nak murid-murid semua dapat menggunakan sekurang-kurangnya 6 perkataan berawalan imbuhan dengan betul. Cikgu akan bagi perkataan nanti dan kamu akan membina ayat daripada perkataan berawalan imbuhan tersebut. Baiklah. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu akan terangkan dahulu apa itu kata berimbuhan awalan. Okey, kata berimbuhan awalan ini ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar. Okey, ada banyak imbuhan awalan dalam bahasa Melayu. Okey, antaranya ialah ada imbuhan ke, imbuhan pe, pen, n tu besar sebab ada pem, peng, penge, itu pen lah, imbuhan pen Okey, kemudian kita ada imbuhan men, ada men tu termasuk juga mem, meng, ada banyak lagi. Okey, seterusnya kita ada imbuhan ber, imbuhan di, imbuhan ter, mahupun imbuhan per. Ada banyak imbuhan awalan untuk kata kata berimbuhan ya. Okey, cikgu harap kalau kamu tidak berapa faham, cikgu akan terangkan dengan lebih jelas lagi. Okey, bagaimana kata dasar itu menerima imbuhan awalan? Okey. Bagaimanakah terciptanya kata berimbuhan awalan? Okey, murid-murid boleh lihat Okey, imbuhan akan ditambah dengan kata dasar dan ia akan menjadi kata berimbuhan awalan. Okey. Contohnya imbuhannya ialah mem. Kata dasarnya adalah buka. Jadi, kata berimbuhan awalan yang tercipta ialah membuka. Itulah dia kata berimbuhan awalan. Senang kata dasar tambahlah imbuhan di hadapan. Jadilah kata berimbuhan awalan. Okay, contoh yang paling senang itu membuka. Membuka, berjalan, terjatuh, mencari. Ada banyak sangat kata berimbuhan awalan. Baiklah. Sekarang murid-murid boleh buka buku teks halaman 76 dan 77. Inilah tajuk kita pada hari ini, Halwa Betik. Okey, bagi cikgu lah teks hari ini kan sangat menarik dan murid-murid juga boleh cuba dekat rumah. Sementara kita masih lagi melakukan PDPR ini, ada masa terluang boleh lakukan boleh buat halwa betik ini di rumah bersama dengan ibu dan ayah. Baiklah, kita akan baca teks bersama-sama. Halwa betik. Okay. Balkis sedang meneliti buku resepi. Dia berminat untuk membuat halwa betik berdasarkan panduan yang berikut. Sebelum itu kita lihat bahan-bahannya. Bahan. Sebiji buah betik muda. 3 sendok gula mengikut tahap kemanisan. 1 sudu kapur sirih. Gunakan mengikut cita rasa. Itu bahan-bahan untuk membuat halwa betik. Okey, langkah pertama. Basuh buah dan buang kulitnya. Potong mengikut kehendak. 2. Setelah tempat kosong hiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Tempat kosong ukir dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. 3. Kepingan betik perlu tempat kosong rendam di dalam air kapur selama 1 hari. 4. Kepingan betik tersebut perlu tempat kosong bilas dengan air yang bersih. 5. Kemudian,
celur kepingan betik di dalam air yang tempat kosong didih selama 2 hingga 3 minit. 6. Pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah tempat kosong tus. 7. Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Tempat kosong laku proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Proses ini boleh dilakukan tempat kosong ulang kali. Baiklah, itu dia teks kita pada hari ini tentang cara-cara membuat halwa betik. Okay, bila murid-murid dapat lihat dalam muka surat 76 dan 77 ini ada beberapa perkataan berwarna merah jambu. Okey, sebenarnya perkataan yang berwarna merah jambu dalam teks ini merupakan perkataan yang mempunyai imbuhan. Okey, kebanyakan ialah imbuhan berawalan, tetapi ada juga beberapa perkataan yang meminta kita untuk mencari imbuhan akhiran. Baiklah, kita akan bincang bersama-sama untuk melihat bagaimana terciptanya perkataan imbuhan awalan ini. Baiklah, mari kita lihat yang pertama. Okey, Balkis sedang meneliti buku resepi. Dia berminat untuk membuat halwa betik berdasarkan panduan yang berikut. Okey, perkataan berwarna merah jambu pertama adalah meneliti. Okey, meneliti ini ialah imbuhan, perkataan berimbuhan awalan. Apa dia imbuhan awalannya? Imbuhannya ialah imbuhan men. Okey, dicampur, ditambahkan dengan kata dasar daripada perkataan teliti, jadilah perkataan itu meneliti. Okey, yang kedua, berminat. Okey, berminat ini pula ialah perkataan imbuhan awalan bertemu dengan kata dasar minat. Jadilah perkataannya berminat. Yang ketiga, membuat. Okey, membuat imbuhannya ialah mem dan kata dasarnya adalah buat. Jadilah perkataan membuat. Okey, seterusnya mari kita lihat. Okey. Bahan-bahan tadi kita akan tengok di sini ada satu perkataan berwarna merah jambu iaitu perkataan warna. Okey, gunakan tempat kosong warna mengikut cita rasa. Apakah imbuhan yang sesuai? Okey, sebenarnya imbuhan yang sesuai dengan perkataan warna ini ialah pe. Jadinya pewarna. Okey, seterusnya kita lihat langkah-langkah untuk menyediakan halwa betik. Okey, yang pertama, basuh buah dan buang kulitnya. Potong mengikut kehendak. Kehendak juga ialah perkataan yang menerima imbuhan awalan ke dan kata dasarnya hendak menjadi kehendak. Okey, yang kedua, langkah kedua setelah 40 hiris. Apakah imbuhan yang sesuai? Okay, imbuhan yang sesuai ialah di. Yang menjadikan perkataannya ialah dihiris. Okay, setelah dihiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Okay, untuk perkataan ketiga, ukir. Okay, di sini terdapat satu ilmu baru untuk murid. Sebenarnya, ukir di sini tidak menerima imbuhan awalan, tetapi dia menerima imbuhan akhiran. Kerana dalam bahasa Melayu, imbuhan ada di hadapan, awalan, akhiran dan juga ada di kedua-duanya, depan dan belakang yang kita panggil dia imbuhan apitan. Tapi ukir ini menerima imbuhan akhiran iaitu ukiran. Dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Seterusnya, langkah ketiga, kepingan betik perlu apa? Di dalam air kapur selama 1 hari. Perkataan berwarna merah jambu ialah rendam. Jadi, imbuhan yang diterima ialah di dan menjadikan perkataannya ialah direndam. Okey, langkah keempat. Kepingan betik tersebut perlu apa? Bilas dengan air yang bersih. Okey, jadi imbuhan yang sesuai juga ialah di, iaitu dibilas dengan air yang bersih. Seterusnya, langkah kelima. Kemudian, celur kepingan betik di dalam air yang
Apa dia? Didih selama 2 hingga 3 minit. Jadi, imbuhan yang sesuai ialah air yang mendidih. Imbuhan men tambah kata dasar didih. Mendidih. Seterusnya, langkah ke-6 dan ke-7. Okey, langkah ke-6. Pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah tos. Okey, ini dia tos. Tos ni meletakkan sesuatu ke dalam tapis, membiarkan airnya turun ke bawah. Itu ialah tos. Jadi, apakah imbuhan sesuai? Imbuhannya ialah D. Dan jadi perkataannya ialah ditos. Okay, langkah ke-7. Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Okay. Perkataan laku. Di sini juga, perkataan laku menerima imbuhan akhiran seperti ukiran tadi. Jadi, apakah imbuhannya sesuai? Imbuhan akhiran yang sesuai untuk perkataan laku ialah lakukan proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Proses ini boleh dilakukan ulang kali. Okey, perkataan ulang, apakah dia imbuhannya sesuai? Imbuhan sesuai ialah ber. Tambah kata dasar ulang, jadi proses ini boleh dilakukan berulang kali. Baiklah, cikgu harap murid-murid telah memahami ya kata berimbuhan awalan ini. Jadi di sini cikgu akan minta untuk murid melakukan tugasan, sedikit tugasan. Baiklah, tugasan pada hari ini, cikgu nak murid membina ayat menggunakan kata berimbuhan awalan yang diberikan dalam buku Bina Ayat. Okay, nanti cikgu akan berikan senarai perkataan kata berimbuhan awalan dan murid perlu membina ayat daripada perkataan tersebut. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat menjawab.